السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-8 Surah Hamim Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka pahala yang tidak putus-putus. Yang dimuliakan Tuan Imam, kepimpinan Masjid Al-Bushra, ibu ayah muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu pada malam ini biiznillah, malam yang ke-11 bagi bulan Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Ada suatu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Rabiul Akhir ini, yang kita mahu ambil contoh pengajaran ibrah daripada peristiwa ini, daripada individu yang terlibat dalam peristiwa ini, iaitulah di bulan Rabiul Akhir ini
pada tahun yang ke-13 Hijrah, wafatnya Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sebelum saya memulakan perbahasan tentang peristiwa ini dan individu ini, maka marilah kita mengambil faham tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalu ashabi mathalun nujum, man iqtada bi syai'in minha tada atau kama qala. Mafhum hadis, perumpamaan sahabat-sahabat aku adalah seperti bintang-bintang di langit. Man iqtada bi syai'in minha tada. Siapa saja di antara kamu yang mengikut seorang sahaja sahabat aku, bukan ikut banyak, seorang aja, Nabi kata minha tada, dia akan mendapat petunjuk dan hidayah. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis ini, sahabat dia macam bintang di langit. Telah berkata Imam Qatadah rahimallahu ta'ala ketika membicarakan tentang fungsi bintang-bintang di langit, kata Imam Qatadah, pertama, menjadi perhiasan di langit. Bintang tu menghias langit. Kan cantik langit bila ada bintang di tengah malam, lawa langit. Cuba bayang kalau langit tak ada bintang, kosong begitu saja. Yang kedua, kata Imam Qatadah, Allah cipta bintang di langit untuk merejam syaitan, rujuman lisyayatin. Itu yang kita baca dalam Al-Mulk. Maknanya taik bintang tu, bukan bintang tu, istilah sains kita panggil apa? Meteor. Yang warna merah melintah. Bila tengah malam kadang-kadang kita nampak laju aja. Dia memburu syaitan. Itu fungsi bintang yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, kata Imam Qatadah, sebagai penunjuk jalan orang yang bermusafir di darat dan di lautan. Menjadi petunjuk. Tu Nabi sebut tadi. Sahabat dia macam bintang. Antara fungsi bintang, tunjuk jalan. Orang musafir zaman dulu, belum ada kompas, belum ada apa lagi. So bila mereka musafir di laut, di darat, mereka berpandukan bintang. Mereka tahu mana utara, selatan, timur, barat, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, semua mereka tahu. Ada bintang kalau kita belajar. Bintang tu dia tunjuk direct arah kiblat.
Bintang tu ada seketul di langit. Dia tunjuk terus ke arah kiblat, ke arah Makkah. Dah kita tak belajar, tengok ajalah sambil sokok tu lah. Tak tahu apa, tak apalah. Yang penting bintang tu ada fungsi dia. Antaranya macam sahabat. Sahabat aku kata Nabi, macam bintang penunjuk jalan. Kamu ikut, kamu dapat petunjuk. Begitu. Baik, malam ni saya sebut dah tadi, kita nak sembang satu peristiwa yang berlaku di bulan Rabiul Akhir ini, iaitulah peristiwa kewafatan Sayyidina Aba Bakrin. Tuan-tuan muslimin muslimat, Aba Bakrin ni nama dia daripada Bani Tamim, Quraisy Bani Tamim. Apa makna Quraisy? Kalau sebut Quraisy, apa makna Quraisy? Quraisy tu makna dia ikan jerung yang kecil. Tu dia. Quraisy, the mini jerung. Ikan jerung yang kecil. Itulah Quraisy. Makna kepada kalimah Quraisy, kata ulama. Ikan jerung. Fahamlah ikan jerung. Lasak dia, laju dia, menerkam mangsa dia. Itu kehebatan Quraisy. Dia bukan ikan temenung. Dia bukan ikan temenung, ikan kembung, perut pun pecah. Tunggu orang beli, tak beli-beli pun. Tunggu tsunami baru orang beli banyak. Ikan jerung kecil, makna Quraisy. Baik, bangsa Quraisy pecah banyak lah. Bani Hashimnya, Bani Tamim dan sebagainya. Aba Bakrin daripada Bani Tamim. Baik. Nama dia sebelum Islam Abdul Ka'bah, hamba kepada Kaabah. Itu dia nama. Tapi Abu Bakrin tak pernah sembah patung sepanjang hidup. Baik waktu dia kafir belum Islam, apatah lagi masuk Islam lagilah tak ada. Sebelum Islam pun dia tak sembah patung. Tapi ayah dia, buh dia nama Abdul Ka'bah, hamba kepada Kaabah, sebab mereka cukup hormat dengan Kaabah. Bila dia masuk Islam, nama dia bertukar menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Gelar dia Aba Bakrin. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Kita kadang-kadang lebih mesra dengan gelaran. Kan? Sebut Aba Bakrin, kena ya? Apa makna Aba Bakrin? Sat lagi saya hurai. Sebut Abdullah bin Abi Quhafah, tak kenal Ustaz. Aba Bakrin, kenal ya? Dia lah no. Dia lah. Sebut Imam Muhammad bin Ismail. Dia kata imam mana pula? Dia kata imam surau kampung saya, nama Muhammad, bukan Muhammad. Sebut Muhammad bin Ismail, nganga tak kenal. Sebut Imam Al-Bukhari, habaklah. Kita lagu tu. Sebut Imam Muhammad bin Idris, tak kenal. Sebut Imam Asy-Syafi'i, ngabaklah Imam Syafi'i. Lebih pada gelar kita, nama tak berapa nak cap. Sebut Imam Muhyiddin, dia kata yang kenal Muhyiddin Yassin, Perdana Menteriku, hari ni belanjawan lulus. Ada juga mangkak tak sokong. Kan? Ada juga mangkak yang tak mau sokong.
Kenal dah muka tu, kita kenal lah. Luluh belanjawan, alhamdulillah. Agung yang di-Pertuan Agong menzahirkan ucapan terima kasih dia kepada seluruh ahli parlimen yang menyokong belanjawan. Untuk siapa? Untuk rakyat. Tambah COVID-19 ni macam-macam dia berlaku. Sebut Imam Muhyiddin tu, Ustaz jangan tanya. Muhyiddin Yassin memang kami nampak BPR, Bantuan Prihatin Rakyat 1,800. Saya duk dengar belanjawan hari tu dalam kereta nak pergi kuliah di Bukit Tajam. Dengar Menteri Keuangan sebut BPR. Saya duk ingat Bumi Putra Rockers. Kan? Upah bantuan prihatin rakyat. Imam Muhyiddin kami tak kenal. Muhyiddin Yassin kami kenal. Kita tanya dia, Imam An-Nawawi kenal? Oh, abak lah Imam Nawawi. Muhyiddin nama dia. Wafat umur 45 tahun. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi umur macam 1000 tahun. Hidup macam lama. Kitabnya dibaca, Riyadhus Salihin, macam-macam kitab. Allah, untungnya orang-orang seperti ini jasad di dalam kubur, umur pendek. Imam Asy-Syafi'i meninggal 55 tahun. Baru nak daftar pencen EPF tak dan. Imam Syafi'i 55, Imam An-Nawawi 45. La ilaha illallah. Umur pendek lah. Kita 90 lebih steady seokok lagi. Punya panjang umur. Tuan-tuan muslimin muslimat. Abdullah bin Abi Quhafah, atau gelarnya Aba Bakrin, Bakrah au Bakrin. Apa makna? Unta muda. Sebab dia cukup gemar membela unta. Orang bela kambing, Aba Bakrin dia bela unta. Dan kebanyakan unta yang dia bela muda-muda belaka. Unta muda, maka dia digelar Aba Bakrin. Bakrin makna unta merah yang muda. Tu gelar dia. Ulama, sebelum kita pergi jauh, ulama buat perbandingan mana siapa lebih hebat antara Aba Bakrin dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ulama bahas siapa lebih hebat. Pertama, di sudut inda Rasulillah, di sudut dia di sisi Nabi, maka menang Aba Bakrin. Teman Jabal Sur, teman hijrah, masuk syurga sekali dengan Nabi. Allahu Akbar. Aba Bakrin dia menang hak tu. Tetapi kata ulama, di sudut karamah menang Saidina Umar. Karamah, Saidina Umar menang. Tuan-tuan muslimah, saya ambil satu contoh sudah. Dalam banyak-banyak karamah Saidina Umar, pernah sekali Saidina Umar berkhutbah, khutbah Jumaat. Tengah-tengah bagus dia khutbah, dia khalifah waktu tu di Masjidin Nabawi, Nabi dah wafat. Tengah-tengah Saidina Umar khutbah, tiba-tiba Saidina Umar bertempik. Wahai Sariyah, larilah ke gunung. Wahai Sariyah, larilah ke gunung. Dia ulang 3 kali. Habis dia cakap yang tu, dia meneruskan khutbah dia. Sahabat jadi heran duduk bawah mimbar. Sebab sahabat nama Sariyah waktu tu sedang berperang
sedang bertempur dalam peperangan Qadisiyah menentang Parsi pimpinan Rostam. Waktu tu perang lawan Parsi. Sariyah memimpin satu unit untuk menentang Rostam, pemimpin Parsi. Apa jadi? Yang kata karamah Saidina Umar. Tengah-tengah dia khutbah, Allah buka video depan dia. Dia duk nampak Sariyah terkepung dengan musuh. Lalu Umar nampak di belakang Sariyah ada gunung yang dia boleh selamat biiznillah. Lalu Umar bertempik, larilah ke gunung, larilah ke gunung. Sariyah bila habis perang balik Madinah, sahabat jumpa dia. Sariyah kata, demi Allah, aku mendengar suara Umar memerintahkan aku lari ke gunung. Entah bayang tu. Sayyidina Umar, dia di Madinah, suara dia sampai di Parsi, di Iran. Bukan ada transmission radio, frekuensi, gelombang, apa tak ada. Itu kata karamah Umar. Kata Sariyah, aku dengar suara Umar. Lalu aku tarik tentera aku, lari ke gunung dan kami selamat. Allahu Akbar. Tu Saidina Umar. Tuan-tuan kaji Al-Quran, ayat-ayat paling banyak turun tentang hukum hakam. Kalau banding Umar dengan Abu Bakrin, banyak lagi mulut Umar. Ayat pengharaman arak, Umar. Ayat jilbab, tutup tudung labuh, jilbab tutup bahagian depan bagi isteri-isteri Nabi dalam surah Al-Ahzab dan seluruh wanita beriman, Sayyidina Umar. Ayat tentang tawanan perang Badar, nak terima duit ke nak bunuh, Sayyidina Umar. Ayat tentang solat di tepi makam Ibrahim, Sayyidina Umar. Banyak tuan-tuan. Tetapi kata ulama, di sudut kehebatan, Umar takkan boleh lawan Abu Bakr, walau karamah dia tinggi. Begitu. Baik, saya nak ambil malam ni satu dua pengajaran daripada Abu Bakr. Sempena Rabiul Akhir, peristiwa kewafatan Abu Bakrin, saya bukan nak sembang kewafatan dia, tapi nak ambil apa yang dia buat waktu dia hidup. Mudah-mudahan satu dua kisah kita baca tentang dia, Nabi sebut hadis saya baca tadi, kita dapat hidayah petunjuk, mudah-mudahan. Baik, pertama, satu hari dia berjalan dengan maula pembantu dia. Pembantu dia ni dulu kafir, akhirnya masuk Islam. Jalan berdua dengan pembantu dia, lalu tiba-tiba dahaga berjalan jauh. Maka berhentilah di suatu kedai. Lalu pembantu ni, tanpa diminta oleh Abu Bakrin, pembantu ni masuk kedai dan beli 2 botol susu. Satu Abu Bakrin, satu dia. Dah Abu Bakrin orang bagi susu, yang beli pula pembantu dia, hamba dia, maula dia. Dia minum je lah. Selesai dia minum susu tu, Abu Bakrin pi tanya dekat maula pembantu dia ni, dah habis dah sebotol susu. Dia tanya, ish, lupa nak tanya, ambil duit mana tak tahu. Sebab Abu Bakrin tak bagi duit, duit pembantu dia. Ambil duit mana tak tahu.
Tak payah tanya tak apa. Kan hukum tak payah tanya tak apa. Wala tajassasu. Jangan kamu mengintip-ngintip. Kita pergi makan restoran, minta nasi ayam. Tok Sah duk tanya ayam ni semelih ke tak? Makan sudah. Kan pergi dapur selongkak peti air dah. Ni ayam ni yang sebelah bila ni? Mau kena rajang jawab dia. Kecuali lah ada laporan ke orang nampak report jabat agama ke, depa serbu, tu cerita lain. Kita orang awam pergi order nasi ayam, makan, bayar balik. Tu hukum fiqh. Jaruk tanya-tanya. Sebelum balik sokok lu. Lepas makan kan, balik rokok lu. Tuan-tuan, Abu Bakrin tanya, ambil duit mana ni? Allah, tuan dia kata, lupa nak habaq. Duit ni waktu saya kapi dulu, saya beli susu, duit tu saya dapat kemarin. Ni cerita waktu saya kapi dulu. Saya ni tuan, kata hamba dia ni, saya ni waktu kapi, saya ni pandai nang boti nang koi boti koi. Saya ni pandai jampi serapah. Cara kapi dia lah. Seorang datanglah jumpa saya, ada macam-macam masalah. Saya pun lemparlah anak panah. Saya pun kira lah 4-5 anak panah. Saya tiba tengok anak panah tu pi mana. Saya pun kira lah 1, 3 apa, semua ada lah nombor-nombor dia tu. Lepas tu saya buka kitab saya tengoklah ramalan dia, saya habaq kat dia. Itulah kerja saya dulu, tak kerja syirik tu. Waktu dia kapi tu adalah sekali tuan, saya buat dekat kawan tu, betul saya punya ramalan tu betul. Lalu bila betul, saya minta duit, upah saya. Kawan ni habaq dia kata, aku duit tak ada lagi, aku bayar kemudian boleh. Kata maula hamba Abu Bakrin, tak apalah, ada duit hamba bayar. Kebetulan tuan, kemarin baru dia bayar. Kawan dah Islam dah, kemarin baru dia bayar duit nang botinang kui botikui tu. Kemarin dia bayar tuan. Duit tu saya beli susu. Allah. Abu Bakrin dia dengar tu, dia jolok mulut dia, dia muntah sehabis-habis muntah, sehingga riwayat menyebut Abu Bakrin hampir pengsan, lemah, tak ada apa dah, dia nak muntah keluar, susu tu habis keluar. Di sudut hukum Islam, cukup Abu Bakrin istighfar, sudahlah. Minta ampun, ya Allah, aku pun tak tahu dia habaq, benda dah masuk dalam perut. Minta ampun, ya Allah, aku tak buat dah lain kali. Boleh aja. Tak payah jolok, tak apa. Tapi Abu Bakrin nak ajar supaya jangan duduk dalam darah kita benda syubhat, benda haram. Semayang juga, sujud meluncur kertas 4 segi, baru tikam. Tok Imam pun Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Dia pun duduk, dia tengok hilang dah kertas tu, dia genggam awal lagi. Semayang dah hitam, 2 mata macam ulat sawa, ekor beratok kat pitikam. Semayang rasuah rembat juga. Tu hari ni baca paper, pegawai immigration KLIA kurang hajar sungguh. Dengan kereta mewah SPRM tangkap habis, dengan cash money beratus ribu, rasuah.
Jahannam negara lagu ni. Kereta mewah, tuan-tuan tengok kereta meleleh ayat liuk. Mustang, tahu Mustang bukan musang. Bukan kereta musang, Mustang. M-U-S-T-A-N-G. Kereta Audi, BMW, berderet SPRM rampah. Setakat kanc, tak heran, kancil. Itu biasa. Datsun buah kana lagi tak heran. Datsun buah kana ada lagi ke Datsun buah kana zaman kita dulu kan? 60-an, 70-an kita duk kecil-kecil tu. Datsun buah kana depa panggil. Dia punya tutup minyak tu timpa kaki syahid oh. Penutup minyak dia tuan-tuan lempar anjing mampus. Diorang besar peninju. Datsun buah kana depa panggil. Hak tu kita pakai tu. Ini kereta mewah tuan-tuan. Hak jenis start pakai remote. Duk sambil seokok tekan start dah. Sampai boleh reverse sendiri. Kita kontrol dia reverse sendiri. Punya canggih. Perangai huduh. Mentah ke darah. Tak apa-apa duit hampa. Bergari habis. Melayu ke semua? Hak penyeludup 2 hari lepas. Hak tembak polis Senoi Perak tu. Melayu. Melayu ngan siam. Polis tangkap dah. Padan muka hampa. Sabit kesalahan membunuh. 302 kanun keseksaan. 17 Melayu, 3 siam perut hijau. Berapa guni ketum kita baca paper malam. Ketum dengan depa dengar ketum meleleh ya liok. Dia kata silap tak lepas hak kita. Ketum dengan ubat batuk. Dia berderet. Polis ambil. Kawan tu kena tembak perut. Mati seorang, hak seorang lagi norihan. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Pembedahan di hospital Pulau Pinang, 2 butir peluru dalam usus dia. Usus dia pecah habis. Allahu Akbar. Moga Allah selamatkan dia. Masih lagi kritikal di hospital Pulau Pinang. Hak kawan dia habis nyawa. Walaupun dua-dua bukan Islam, tetapi tugas mereka tugas yang mulia. Orang Islam dia bukan macam tu. Letak benda haram duk dalam darah. Semayang judi ambil. Semayang duit haram pun telan. Sebab itu orang beriman dia macam apa? Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna masalal mu'min laka masalin nahlah akalat tayyibah wa wada'at tayyibah wa waqa'at lam tufsad wa lam taksur lam tuksar falam tafsud. Allah, cantik hadis. Nabi kata, inna masalal mu'min, perumpamaan orang-orang beriman, laka masalin nahlah, sebiji saling tak tumpah macam seekor lebah, kata Nabi. Siapa tak pernah tengok lebah angkat tangan, kita humban kat belakang. Kena ketip dengan lebah lagi ada. Nabi kata orang beriman macam seekor lebah. Nabi kata apa dalam hadis tu? Apa sifat lebah? Nabi kata pertama, akalat tayyibah, lebah makan benda baik. Lebah tak hurung najis. Orang beriman tak ambil duit haram. Orang beriman tak makan rasuah. Orang beriman tak makan riba. Orang beriman tak kebah duit orang. Tu bukan orang beriman. Orang beriman kata Nabi macam lebah. Apa perangai lebah? Nombor 1, akalat tayyibah. Dia makan semua benda elok. Dia makan sari bunga. Kita panggil nektar. Nektar ni
satu gula yang dihasilkan oleh bunga dan tumbuh-tumbuhan. Gula ni dia manis. Yang akan ambil dia rama-rama, yang akan sedut dia lebah. Cuma special lah lebah. Dia ambil tu yang jadi madu lebah. Dia ambil nektar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia sedut tu, kalau ikut yang kita kajilah, kita baca bab lebah, bila mereka terbang lebah ni, subhanallah tuan-tuan, subhanallah. Bila mana seekor lebah ni dia jumpa nektar tu dekat bunga tu, dia akan menari dulu. Dia bagi isyarat kepada lebah yang lain. Dia akan dancing, menari. Dia adalah cara menari dia atas bunga tu. So lebah yang lain nampak. So lebah yang lain akan pergi dekat yang menari, yang dah jumpa nektar tadi. Lebih kurang 8 ekor. Ni yang kita baca no, yang kita buat kajian, yang kita baca lah, yang orang buat kajian. 8 ekor campur dia tadi 9 ekor. So apa jadi? Si Mamat yang mula-mula jumpa lebah ni, dia akan sedut nektar ni, dan dia akan passing daripada mulut dia, dia passing lebah nombor 2. Lebah nombor 2 kunyang, dia passing lebah nombor 3. Lebah nombor 3 pula main-main dalam mulut dia, dia passing lebah nombor 4. Sehinggalah lebah yang ke-9. Tak ada lebah yang ke-10, sebab yang ke-10 isap okok, dia tak masuk. Dia 9-nya. Dia tak join lah, dia isap okok. Lebah yang ke-9 ini, apabila dia dapat daripada mulut lebah nombor 8, lebah yang ke-9 ni akan terbang balik ke sarang. Dan dia akan campur dengan enzim perut dia. Hak nektar tadi, dia campur dengan enzim perut dia. Itulah yang diproses menjadi madu lebah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itu Nabi kata orang beriman macam lebah, dia makan benda baik. Lepas itu Nabi kata wa wada'at tayyibah. Orang beriman macam lebah, perangai lebah nombor 2, dia mengeluarkan yang baik. Orang beriman cakap dia baik. Orang beriman tak reti fitnah orang. Orang beriman tak reti mengumpat orang. Orang beriman apa dia cakap, orang lain dapat manfaat. Macam lebah. Lebah kata Nabi, dia bawa keluar yang baik. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Ayat 69 Suratun Nahl, surah lebah. Kata Allah, keluarlah daripada perutnya minuman. Tengok Allah sebut perut. Yakhruju min butun, batni, perut. Sebab nektar tu dia proses dengan enzim dalam perut dia. Keluarlah minuman, kata Allah, yang menjadi syifa'ul linnas, penyembuh penyakit manusia. Tak tu ambil madu lebah, perut kosong sebelum pi subuh atau sebelum breakfast, ambil madu lebah, campur dengan air hangat sikit, minum. Amalkan, insya-Allah sihat kita. Ni sebelum pi masjid, tuala atas bahu ni dia balas. Pi jamban bunyi pun. Kan, pi toilet sebelum pi subuh, pi toilet lu, toilet kat luar pula, ni dia balik rokok, sergah di Pontianak, telan rokok terus. Tuan-tuan, Abu Bakrin aja makan, ambillah benda yang halal, syubhat pun tak mau. Itu yang saya sebut tadi, hadis kita ni macam lebah, ambil yang baik, keluarkan yang baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak ambil malam.
Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dia sering memberi bantuan setiap bulan kepada seorang perempuan namanya Mistah. Siapa dia Mistah? Hiya muhajirat. Dia adalah perempuan yang berhijrah. Maknanya Mistah orang Makkah. Semenjak di Makkah lagi sampai hijrah, Abu Bakrin radhiyallahu anhu tiap-tiap bulan akan bank in bagi dia duit, kita katalah RM1,000 sebulan. Tiap-tiap bulan. Abu Bakrin ni kaya, tuan-tuan. Abu Bakrin kaya. Dia pernah memiliki wang 50,000 dirham. Wang perak. Dinar wang emas. Wang perak. Besar tu. 50,000. Waktu hijrah, dia bawa waktu hijrah 5,000 dirham. Banyak dia bawa ke Madinah. Dia orang kaya, dia peniaga. Abu Bakrin hebat. Sebab tu waktu dia jadi khalifah, dia tak ambil gaji. Awal-awal dia jadi khalifah, gaji tak ambil. Sampai Sayyidina Umar tanya dia, "Wahai Tuan Khalifah, awak tak ambil gaji?" Sebab Kementerian Keuangan kata Khalifah tak ambil gaji. Umar kata, "Mana aci lagu ni, hang bertugas bekerja." Kata, "Tak apa lah, duit kudu ada, bonus tahun lepas tak habis." Duit dia banyak. Umar kata, "Tidak, kamu mesti mengambil upahnya." Dia kata, "Buat kat empah, aku ada, tak kisah, tak ada, tak apa." Duit dia berlambak. Akhirnya Umar arahkan dia dibayar gaji 2 dirham sebulan. Buat pia 2 dirham, 2 dirham, aku tak heran, kata. Bukan dia belagak pun, dia tak mau. Tapi Umar suruh ambil. Ambil juga. So dia banyak duit. Dia bagi Mistah 1,000. Sehinggalah suatu hari, ketika berlaku ujian terhadap rumah tangga Rasulullah. Apa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah. Kononnya Aisyah telah berzina dengan sahabat nama Safwan. Oh, peristiwa ni menggoncang rumah tangga Nabi. Nabi jadi jam, ayat tak turun. Lambat turun surah An-Nur untuk membersihkan Aisyah. Puak-puak munafikin duk sembang dah kedai kopi. Tu dia Muhammad sembang derah hukum Islam, halal haram, bini dia berzina. Entah boleh bayang Nabi kena. Entah boleh bayang Rasulullah kena lagu mana. Bergoncang rumah tangga Nabi. Sampai Aisyah, kering dah air mata aku, wahai suami, dia habaq kat Nabi. Aku tak tahu nak cakap apa dah, melainkan aku ulang ucapan Nabi Yaqub ketika kehilangan Yusuf alaihi salam. Nabi Yaqub berkata, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Kata Nabi Yaqub, sabar itulah indah bagi aku, dan kepada Allah aku pohon pertolongan. Wahai suamiku, kata Aisyah, hanya itu yang aku boleh cakap. Hantarlah aku pulang ke rumah ayahku. Aisyah minta nak balik rumah Abu Bakar. Nabi benarkan. Nak tenang jiwa dia. Yang Nabi dah jadi jam, ayat tak turun. Allah uji Nabi. Abu Bakrin naik angin. Marahlah anak dia. Orang fitnah anak kita macam tuduhan zina, tuan-tuan. Sikit berat ke? Zina.
7 dosa besar. Abu Bakrin punya siasat. Tiba-tiba dia mendapati salah seorang yang terlibat fitnah anak dia Aisyah ialah perempuan nama Mistah. Hak dia bagi bantuan setiap bulan. Sama membawang rupanya. Hak Mistah tu sama membawang. Abu Bakrin dapat tahu Mistah pun sama terlibat fitnah anak dia. Abu Bakrin naik angin, lalu dia berhentikan bantuan keuangan tiap-tiap bulan. Bahasa dia padan muka hang, penat aku bagi, hampir tenah anak aku. Mistah pergi bank, pagi tu jolok tak ada duit. Dia kata awak tak ada, selalu ada. Jumpa Abu Bakrin. Abu Bakrin kata tak ada pasal hang sama terlibat kan fitnah anak aku. Dia Mistah. Tak payahlah, muka hang aku tak mau bagi, tak payah. Stop bantuan. Selang beberapa waktu, lepas sembahyang subuh, tiba-tiba Rasulullah nampak Jibril datang. Nabi ni tuan-tuan, Nabi tahu Jibril kalau datang, dia bukan datang saja-saja. Wa ma natanazzalu PKPP kan, sampai ke pagi dah. Seronok lah menyembang, agak-agak nak keluar. Bini tanya, jerekah bini tu suami misali. Betul lah di sudut hukum, laki keluar rumah, bini tak payah tanya. Di sudut hukum, isteri keluar rumah, laki kena tanya nak pergi mana. Di sudut hukum, wajiblah isteri keluar rumah, dia kena habaq nak pergi mana. Di sudut hukum, laki keluar rumah, dia tak payah habaq kat bini dia. Tapi yang kira samalah bini tidur sebantai, kira samalah. Anak dia beranak untuk kita, penat lelah dia urus dapur masak, kita tahu gentel misai balik rokok. Masak terlebih garam sikit, lempak gulai kat muka dia. Lagu tu suami misali. Bercermat sikit dengan isteri. Rasulullah kata apa? Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Tu dia. Betul kita suami, isteri tu kena taat dekat kita. Tapi apa salahnya? Ni abang nak keluar zat, kawan lama main pada Kuala Lumpur. Tak payah habaq, tak apa di sudut hukum. Bini kena habaq, kita tak payah. Dia apa salah habaq? Kutlah kita habaq nak pergi kedai, dia nak roti canai ke apa, itu yang leceh tu. Kita nak lepak sampai 5 pagi. Dia nak roti canai, nak kena hantar pula, tu satu hal. Perangai kita tu hudu, hampa lah, bukan aku. Tuan-tuan muslimin muslimat, malaikat Jibril bukan macam kita lepak-lepak suka-suka. Dia mai tu mesti ada hal. Nabi tu beranjat lah. Sebab Jibril kalau datang, dia bawa wahyu. Dan Nabi akan tahu dahi Nabi berpeluh bila wahyu nak dibaca. Dahi Nabi akan berpeluh. Kata Urwah bin Mas'ud, kalau wahyu turun musim sejuk Madinah, Nabi pecah peluh, keringat ni mengalir kalau wahyu turun musim sejuk Madinah. Ada sekali musim haji saya bawa jemaah 200, berapa orang saya tak ingat, 200 lebih, kena musim sejuk Madinah. Allahu Rabbi, 7 darjah Celsius, 6 darjah Celsius. Saya pernah rasa keluar hotel tu nak pergi subuh, ya Allah, Madinah sampai ke tulang hitam sejuk.
Kira menyembah dengan jemaah ni, mulut tu berasap. Duk perasan lah Liverpool lawan Manchester City. Bola. Lah tak syok tengok, penonton tak ada. Tengok pun tak syok. Tak syok saya. Duk tengok YouTube kadang-kadang. Bukanlah tengok tunggu sampai 2 pagi tak ada projek aku. Nonton tak ada macam berlatih, tak syok tengok. Tuan-tuan, sejuk dia tu dahsyat. Urwah kata, kalau Jibril mari baca wahyu musim sejuk, Nabi ni peluh ni pecah habis. Tu dia. Kita kalau duk aircon macam ni, pejabat tengah-tengah menulis, tiba-tiba merecik peluh keluar. 2 aja. Pertama, jantung mula problem. Jantung mula tak sihat. Dalam sejuk kita berpeluh, makna jantung kita ada masalah. Tersumbat lah tu. Pergi cek. Berpeluh. Yang kedua, SPRM nak mai. Macam tu lah. Memang kena cukup dah. Lalu Jibril datang. Nabi tengok awak demai. Sahabat tak nampak, Nabi nampak lah. Nabi kata, mai pasal apa? Jawab Jibril, Allah kirim saya suruh beritahu sahabat tuan. Nabi tahu dah Abu Bakrin. Nabi tahu dah cerita Abu Bakrin berhentikan bantuan pada Mistah. Nabi tahu. Kata Jibril, Allah kirim saya suruh beritahu tuan, tuan tolong beritahu kawan tuan tu, cakap dekat dia, Allah tanya dia, hendak tak Allah ampunkan dosa-dosa dia? Tu ya. Allahu Akbar. Allah suruh Nabi tanya Abu Bakrin, hendak tak Allah ampun dosa engkau? Nabi tahu dah Kisah Mistah tu. Nabi kata, baik, Jibril pergi cari Abu Bakrin, jumpa. Nabi kata, tadi Jibril mai berderau darah Abu Bakrin. Tahu dah. Ya, dia mai buat apa? Wahyu baru ke? Nabi kata, dah. Dia datang, dia pesan dekat saya, suruh beritahu kat kamu, wahai Abu Bakrin, Allah tanya, hendak tak Allah ampun dosa-dosa engkau? Allah. Ketika itu Abu Bakrin jatuh tersungkur dan menangis sepuas-puasnya. Abu Bakrin kata, mahu ya Rasulullah. Siapa tak hendak? Lalu Nabi kata, Allah, tu saya duk peringat sangatlah. Orang perempuan lagu tu lah. Habis kurang begitulah. Nabi tahu dah kisah tu. Makna Nabi minta hang sambung balik bantuan tu. Alah, lebih kurang sudahlah. Kita balik rumah orang perempuan bebel kan. Oh, pem mau tak membebel. Hanger sangkut baju tu penuh dah. Balik masjid lagi, buang jubah tu, buah atas kursi tu. Dia kira mu gantung kat kursi baru dia syok. Tu perangai hampa, termasuk aku. Yang bini tu duk sangkut baju tu hang ambil, hang sangkut tak boleh. Tak, dia kira syok buah kat kursi tu. Pagi dia nak silang kaki, nak balai rokok lagi. Nak tengok TV belanjawan. Bini pun popeng. Orang duk beli hanger duk. Ambil, pakai jubah tu, ambil kunci kereta, keluar. Duduk layan kan. Pergi beli sate sembelit. Selesai kes. Biasalah. Orang perempuan lagu tu lah. Udah ambil hati sangat. Nabi kata, Allah, lupa sudahlah, sambung balik bantuan tu, duk kira sangat. Abu Bakar kata, baik. Dia sambung balik. Pasal apa? Allah kata, hendak dah aku ampun dosa hang. Makna nak ajar apa? Pengajaran kedua apa dia kita nak ambil malam ni? Maaf kalau salah orang. Untuk ingat senang. Untuk ingat senang nak maaf salah orang. Setan dia duk perasap dalam.
Abu Bakrin dia maafkan Mistah. Besok pagi bank in terus masuk transfer Maybank to you. Masuk balik 1,000. Mistah pun jolok ada. Alhamdulillah, lega. Nak ajar apa? Maafkan salah orang sifat mulia. Pada suatu hari Nabi berkuliah. Tengah-tengah kuliah, cuma hadis tak sebut kuliah subuh ke kuliah maghrib, tapi Nabi tengah kuliah. Tengah-tengah kuliah, tiba-tiba Nabi kata sekejap lagi masuklah ahli syurga. Sudah. Sahabat duk tengok, sekejap lagi, makna dia tak main lagi. Dia main lewat. Sahabat ni main lewat. Dia kona mana beli rokok apa, dia main lewat. Ni main lewat ni 60 tahun semayang duk kira masbuk lah. Mampus. Tak ada muafiq sekalipun, masbuk lah. Haru lagu tu. 60 tahun semayang duk masbuk. Ni mabuk punya geng. Orang masbuk sekali sekala je. Saya masbuk tadi. Dia masbuk 60 tahun. Amboi. Haru betul. Sahabat ni Nabi kata kejap lagi masuk ahli syurga. Sahabat duk tunggu siapa ni. Tiba-tiba masuk seorang. Dia sahabat tak dikenal sangat, tapi sahabat. Dia pun duduk. Nabi sebut benda ni 3 hari berturut-turut. Besok sama juga, tengah-tengah kuliah Nabi kata jap lagi masuk ahli syurga. Sahabat duk tunggu, tengok member kemarin dah lah hang mai lewat, Nabi confirm hang syurga pula. Mana aci lagu ni? Orang mai awal duduk depan, dia mai lewat, confirm dah duduk belakang. Lepas tu Nabi abang ahli syurga, baik mai lewat. Tu yang mai lewat Jumaat tu semua calon tu. Kan, dia kira baca hadis ni kira lega, nanti lu dia kira balas pisang. Lawan kopek pisang ni, orang dah azan ni sama-sama. Kok tak naik lagi. Masuk cari tiang, mujuk tiang tak banyak masjid ni. Lina. Sedap-sedap barakallah. Tarik tu. Mampus lagu tu. Nabi kata apa? Setiap hari Jumaat malaikat berdiri kat pintu, buka mastika hadis. Malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Kita masuk masuk dia tulis nama. Malaikat tulis nama. Masuk Mamat bin Mamat, time pukul berapa, macam kita scan My Sejahtera tadi. Masuk sampailah khatib naik mimbar ya. Malaikat tu tutup buku, dia pun duduk mendengar khutbah. Tu hadis sahih. Baik itu khatib, hampa jangan buat lebih kurang, sebab khutbah kamu didengar oleh para malaikat. Ni khatib atas mimbar cari penyakit. Cakap biar kemas, isi mau elok. Sebab malaikat mendengar sama khutbah kita. Dia tutup buku. Siapa yang mai lepas tu duk balas makan pisang tak masuk lagi, pi. Jangan duk pakai hadis ni, mai lewat pi syurga. Cari pasal. Bantuan baja hampa dulu. Kan, bantuan baja muka dia dulu. Mai kuliah mai lewat, dia kira masbuk tak habis-habis. 3 hari straight sahabat ni lewat. Lalu ada seorang sahabat kata, tak boleh jadi lagu ni, aku kena tanya dia. Lalu sahabat ni pergi rumah dia. Dia kata, boleh izin tak aku duduk dengan hang jadi tetamu sehari 2? Kata tak apa. Dia nak cek kawan ni, sebab Nabi abang dia ahli syurga. Dan dia tak tahu Nabi sebut dia ahli syurga, dia tak tahu. Sahabat lain dengar, sebab dia main lewat. Mamat ni, sahabat ni hak duk tengok dia, dia kata tak ada apa. Malam tidur dengkok sama.
Sedap bila? Sedap azan Bilal baru bangun. Tak ada lah kata 3:30 tahajud dah. Tak ada. Serupa aku dia kata. Breakfast pagi roti canai 2, dia 3. Cuma dia tak isap okok tu lah. Dia kata aku pelik. Nabi kata dia ahli syurga ni. Lama tak puas hati tanya. Beginilah bang. Han tahu tak hang ni ahli syurga. Dia dengar tu menangis dia. Siapa abang? Rasulullah. Waktu hang main lewat 3 hari tu, kami duk dengar Nabi abang, hang ni ahli syurga. Aku main ni nak cek tengok amalan hang. Tapi aku tengok hang serupa aku, balon serupa tu lah. Kok lah hang tahajud lebih pada aku, sama bangkit Bilal azan. Dengkok sama laju dengan aku dia kata. Apa amalan hang? Dia kata aku tak tahu. Hang tengok aku macam ni, inilah aku. Tetapi aku ni, dia kata, ni dia. Sekejap lagi saya baca ayat dia. Ayat Quran ada. Aku ni, tiap-tiap malam sebelum tidur, aku maafkan salah orang dengan aku. Tu ya. Aku tak mau ingat dah orang buat salah dengan aku maafkan. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan buka ayat 134 Ali Imran juzuk 4. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika Allah menceritakan sifat-sifat ahli syurga dalam banyak ayat dalam Quran, antaranya 1, 3, 4 Ali Imran, Allah kata sifat ahli syurga. Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dia akan infak hartanya, senang cara senang, susah cara susah. Dia tetap infak walau RM1. Dia tetap infak cara kaya RM100. Orang kaya cara kaya, orang miskin cara miskin. Infak tetap infak, dia tak putus. Yang kedua, calon ahli syurga kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Dia menahan marahnya bila dia nak marah. Dia main marah, dia tahan. Kecuali marah yang mesti dilepaskan kalau hak Allah dicabul, Islam dipermainkan, wajib kita marah. Tu dia. Setakat benda-benda dunia ni, Allah, tak ada heran lah. Orang curi rokok, beli lain. Nak marah apa? Beli lain. Duit banyak, BPR dapat dah. Cepat mati sikit. Tuan-tuan, tahan marah sifat mulia. Kecuali marah bila hak Allah dan Rasul dicabul, yang tu wajib marah. Dan yang ketiga ayat tu, ni dia. Wal 'afina 'anil nas. Dia maafkan salah orang lain. Allahu Akbar. Calon ahli syurga. Abu Bakrin ajar nombor 2 apa dia? Maafkanlah orang. Senang tak? Susah. Tuan bayang Mistah tu fitnah anak dia, pejam mata, tak apalah, Allah nak ampun dosa aku maafkan. Tuan, ni sifat mulia. 2 dan yang terakhir lah 835. Ketika ini peranan besar Abu Bakrin diajar kita tauhid. Last sekali, ketika berlaku kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat. Semua kita tahu Nabi wafat pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sebab tu kata ulama, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau lebih kita sebut dengan Imam As-Suyuti, dalam kitabnya Mengembara ke Alam Barzah, ada 2 hari kematian yang indah. Ini pandangan dia lah.
2 hari kematian itu sempoi, kematian itu indah, kematian itu hebat. 2 hari kata Imam As-Suyuti. Pertama, meninggal hari Isnin. Kedua, meninggal hari Jumaat. Ini pandangan dia. Bukan meninggal hari Selasa tak elok pula. Dia tu imam ustaz meninggal hari Rabu. Neraka apa? Jangan nampak lagu tu. Ini pandangan Imam As-Suyuti. Hari Isnin dan hari Jumaat. Itulah hari yang paling indah kalau meninggal dunia. Itu pandangan dia. Wallahu a'lam. Baik. Nabi wafat Isnin pagi, no? Isnin pagi 12 Rabiul Awal. Tanam bila simpan Rabu malam. Rabu malam Khamis. Nabi simpan belah malam. Nabi simpan malam setelah sahabat selesai bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'adah melantik Abu Bakrin menjadi khalifah. 2 hari, Senin, Selasa, Rabu baru mandikan jenazah Nabi yang mulia dan digosok tubuh Nabi dengan tidak membuka jubah Nabi. Tak boleh buka. Yang memandikan Nabi semua keluarga Nabi Bani Hashim. Fudail, Ibnu Abbas, Saidina Ali, semua Bani Hashim memandikan jasad Nabi. So gosok tu gosok atas jubah Nabi. Tak boleh buka. Tu kemuliaan Rasulullah. Mulianya Nabi. Gosok atas jubah dia. Baik. Tanam Rabu malam Khamis. Bila Rasulullah wafat, semua kita tahu kan, suasana Madinah haru biru. Saidina Umar, riwayat yang sahih, riwayat ini sahih, Saidina Umar menghunuskan pedang dia. Sahih riwayat itu. Saidina Umar kata, siapa kata Nabi mati, dia mati. Mampui. Cari pasal. Siapa kata Nabi mati, hang mati dulu. Nabi tu pengsan ya. Kata Umar, Nabi pengsan ya. Satgi dia sedak lah tu. Macam pengsan Nabi Musa dekat Tur Saina. Satgi dia bangkit lah tu. Dia tak mati ya. Siapa kata mati, ni dia aku bagi mati. Siapa nak lawan Umar tuan-tuan? Cengih. Baran Zainal Umar ni. Tegas. Abu Bakrin, pagi tu Abu Bakrin, isteri dia bersalin. Pagi Nabi wafat. So dia lewat sikit. Selesai dia urus isteri dia, dia pacu kuda, dia pun masuk dalam rumah Aisyah, makam Nabi sekarang. Itulah rumah Sayyidatina Aisyah. Abu Bakrin pun menangis, cium dahi Nabi. Allahu Akbar. Sedih Abu Bakrin, cium dahi, cium pipi Nabi, tutup balik. Kemudian dia pergi panggil manusia, mari sini. Ada satu batu, dia berdiri atas batu, dia panggil semua, mari dengan Umar sekali. Mari sini. Maka Abu Bakrin berucap, Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Tu dia ajar kita. Hei manusia, kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad, siapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, yang ta'assub pada Muhammad, yang menganggap Muhammad tak boleh mati, aku nak beritahu, fa inna Muhammadan qad mat, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Tu yang terbujur tu Muhammad Rasulullah, dia dah mati, kata Abu Bakar. Siapa yang sembah Muhammad, ta'assub pada Muhammad, kata Abu Bakrin, Nabi Muhammad dah matilah. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang sembah Allah, fa innallaha hayyun wa la yamut, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati-mati. Sayyidina Umar dengar yang itu tuan-tuan, jatuh pedang dia,
tersungkur ke tanah, menangis sepuas-puas hatinya, sedarlah dia Nabi sudah tak ada. Punya sayang kat Nabi, seolah Nabi tak boleh mati. Abu Bakrin ajar kita apa? Setinggi mana kemuliaan, selagi nama dia makhluk, dia tetap fana binasa. Selagi nama dia makhluk, makhluk menerima fana, binasa. Itu sifat makhluk. Nabi Muhammad tu makhluk, walau dia rasul, dia makhluk, maka Nabi terima fana. Ya, Nabi binasa juga, nama dia wafat, walaupun Nabi hidup di alam barzah. Di alam barzah Nabi hidup tak? Ya, Nabi hidup. Nabi tahu siapa ziarah dia di makam dia di Madinah. Nabi tahu tak? Tahu. Kita selawat atas Nabi. Malaikat hantar ni Mamat bin Mamat duduk pekan merebuk, selawat padamu ya Rasulullah. Nabi terima. Sebab Nabi hidup. Jasad fana. Tapi jasad Nabi tidak reput, tidak dimakan ulat. Tetapi Nabi menerima perpisahan dengan dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mesti mati. Giliran kita akan sampai. Maka sebelum mati, banyakkan amal soleh, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat atas segala dosa-dosa kita. Dan Abu Bakrin ajar kita, Allah Maha Hidup, tidak mati-mati. Minta pada Allah. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. 103 surah Al-An'am. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita tak boleh tengok Allah, tak nampak. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah melihat semua perbuatan kita. Tu dia. Maka buatlah amal baik muslimin dan muslimat sebanyak mungkin. Walau sekecil memberi friskis kepada seekor kucing, kepada yang lebih besar lagi jihad sabilillah dan sebagainya. Kesimpulan pada malam ini, semoga sedikit pengajaran yang kita ambil daripada kisah Abu Bakrin yang wafatnya di bulan Rabiul Akhir ini, semoga dapat kita jadikan pengajaran. Walaupun 1-2 nak bahas semua panjang tuan-tuan, banyak lagi perangai baik dia. Semoga sedikit yang kita bahas dapat kita jadikan bekal bawa balik rumah. Sebab dalam kaedah fiqah disebut, tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Saya yakin, saya start 7.30 tadi sampai lah, takkan dapat tuan-tuan bawa balik 100%. Tapi kaedah fiqah sebut, tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Tu dia. Balik-balik orang puan tanya, alim nasihat doa buat apa ni? Aku tak berapa, tapi aku nampak mulut dia duk bergerak. Karut punya tok laki. Tu sahih sokok kuat tu. Dia kata dia buat apa aku tak tahu. Abu Bakrin kurang begitulah. Aku dengar tu lah, tapi mulut dia bergerak elok. Memanglah tak boleh ambil semua. Tapi kaedah fiqah kata jangan tinggal semua. Hampir apa pun tak ada. Keluar masjid, start motor, balik rokok balik. Lepas tu tarik kain nunidia kepala lutut. Amboi hampa. Jalan jelas bendang. Malu kat orang Ni bukan di Merebuk ni di Mozambik Utara. Haru betul. Ambil 1-2 bawa balik. Tak dapat semua, memang tak boleh. Itu kita manusia, sifat kita lupa, lalai dan sebagainya. Tapi 1-2 mu ada. Paling tidak kita maafkan orang, atau kita
Allahu Akbar. Ambil benda halal, jangan makan benda haram dan sebagainya. Itu satu dua yang kita boleh buat balik. Mudah-mudahan ada manfaat, menjadi saksi di bumi mahsyar nanti bahawa kita berjumpa dan telah bercakap tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat wabak COVID-19 terutama daripada bumi Kedah, walaupun kita dah tak banyak dah, khususnya di Malaysia, terutama negeri Selangor, negeri Sembilan yang cukup mengganas, kes dia semakin banyak. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bebas sepenuhnya, dapat kita melakukan haji, umrah yang kita amat rindu untuk ke sana. Dan Arab Saudi dia tutup balik. Hari itu kan dia buka kan, lah dia tutup balik sebab 17 jemaah umrah Indonesia positif, 17 orang. Hak baru ni 17 orang positif jemaah Hindun. So Arab Saudi dia tutup balik, dia tak bagi pula dah. Allah, itu saya katakan moga Allah mengangkat segera. Doa banyak-banyak, topeng-topeng juga, sejadah bawa, tetap bawa, istighfar jangan lupa, selawat pada Nabi kena banyak, minta ampun dengan Allah pun kena banyak. InsyaAllah Allah angkat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.